Tafsir Fi Zilal Quran karya Asy-Syahid Said Qutb diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki, semoga Allah memberkati beliau. Surah kedua, Surah Al-Baqarah, Surah Lembu Betina. Surah Al-Madaniyah, jumlah ayat sebanyak 286 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah tafsir surah Al-Baqarah. Surah ini adalah dari surah-surah awal yang diturunkan selepas hijrah. Ia merupakan surah yang paling panjang di antara semua surah Al-Quran. Mengikut pendapat yang kuat, ayat surah ini tidaklah diturunkan berturut-turut sehingga tamat semuanya sebelum diturunkan ayat-ayat dari surah-surah yang lain. Kajian di sekitar sebab-sebab turunnya setengah-setengah ayat surah ini dan setengah-setengah ayat dari surah-surah Madaniyah yang lain, walaupun sebab-sebab nuzulnya itu tidak boleh dipegang secara pasti, menunjukkan bahawa ayat-ayat surah-surah Al-Madaniyah yang panjang ini tidaklah diturun secara berturut-turut. Malah yang berlaku ialah ada ayat-ayat surah kemudian diturunkan sebelum sempurna diturunkan surah sebelumnya, yang hanya diturunkan ayat-ayat mukaddimahnya yang menjadi asas pegangan dalam tertib surah-surah dari segi turunnya. Itu ialah manakah yang lebih dahulu turun ayat-ayatnya. Yang awal bukannya turun semua ayat-ayatnya. Di dalam surah ini terdapat ayat-ayat merupakan ayat-ayat Al-Quran yang akhir turunnya, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang riba. Sementara pendapat yang kuat menegaskan bahawa ayat-ayat mukaddimah surat ini merupakan ayat-ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan di Madinah. Tertib ayat-ayat dalam setiap surah dilakukan dengan arahan Rasulullah SAW. Kerja mengumpul ayat-ayat setiap surah dalam satu surah yang tertentu dan mengaturkan ayat-ayatnya dengan tertib itu adalah dengan arahan dari Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. At-Tirmizi telah meriwayatkan dengan isnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya, aku bertanya Utsman Ibnu Affan, apakah sebab yang mendorongkan kamu melakukan kepada surah Al-Anfal itu satu surah dari antara surah-surah yang tidak sampai 200 ayat, dan kepada surah Al-Bara'ah iaitu satu surah dari antara surah-surah yang sampai 200 ayat, lalu kamu gandingkan di antara keduanya tanpa menulis sebaris, sedangkan kamu tuliskan Bismillah itu pada 7 surah panjang yang lain. Apakah sebab kamu berbuat demikian? Jawab Utsman, biasanya Rasulullah SAW di zaman silam apabila surah-surah yang panjang diturunkan kepada beliau berbuat begini, iaitu apabila sesuatu ayat diturunkan kepadanya, beliau memanggil orang-orang yang pandai menulis lalu bersabda kepadanya, letakkan ayat ini dalam surah yang disebutkan begini-begini. Mengenai surah Al-Anfal, ia adalah di antara surah-surah awal yang diturunkan di Madinah, sedangkan surah Al-Bara'ah ialah yang diturunkan adalah di antara surah-surah yang diturunkan akhir. Cerita Bara'ah hampir sama dengan cerita surah Al-Anfal, dan aku bimbang surah Bara'ah ini adalah dari surah Al-Anfal, sedangkan Rasulullah SAW telah wafat dan beliau tidak pernah menerangkan bahawa surah Al-Bara'ah ini adalah dari surah Al-Anfal. Oleh sebab itulah aku gandingkannya di antara kedua-duanya tanpa menulis sebaris Bismillahirrahmanirrahim, tapi aku letakkan Bismillah pada 7 surah panjang yang lain. Riwayah ini menerangkan bahawa susunan tertib ayat-ayat dalam setiap surah ini adalah
dilakukan dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling murah berbuat kebajikan, dan lebih murah lagi apabila beliau berada dalam bulan Ramadan, di mana beliau dikunjungi oleh Jibril. Biasanya Jibril alaihissalam mengunjungi beliau pada setiap malam bulan Ramadan sehingga habis, di mana beliau membaca Al-Quran kepada Jibril. Dalam satu riwayat yang lain disebut, lalu beliau mengulangi Al-Quran dengan Jibril. Apabila beliau dikunjungi Jibril, beliau lebih murah berbuat kebajikan dan dari angin yang laju. Kini yang sabit dengan nas ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca seluruh Al-Quran pada Jibril alaihissalam. Begitu juga Jibril membaca Al-Quran kepada beliau. Ini bererti bahawa kedua-dua itu membaca Al-Quran dengan ayat-ayat yang tersusun secara tertib dalam surah-surah masing-masing. Setiap surah mempunyai kepribadian yang tersendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang hidup di bawah bayangan Al-Quran dapat memerhati bahawa setiap surah Al-Quran itu mempunyai saksiah yang berbeza. Ia mempunyai ruh yang tersendiri, yang mana hati seseorang dapat hidup bersama dengannya sama seperti ia hidup bersama ruh yang hidup, yang mempunyai sifat-sifat dan nafas-nafas yang berbeza. Ia mempunyai satu mauduk pokok atau beberapa mauduk pokok yang diikatkan pada satu paksi yang tertentu. Ia mempunyai satu suasana tersendiri yang memayungi seluruh mauduknya, dan dengan suasana inilah rangkaian ayat-ayat itu membicarakan mauduk-mauduk itu dari sudut yang tertentu, dan semuanya diselaraskan dengan suasana itu. Ia mempunyai nada lagu yang tersendiri. Apabila nada lagu itu berubah di tengah-tengah rangkaian ayat-ayat, maka perubahan itu adalah berlaku kerana sesuatu sebab yang tertentu yang ada hubungan dengan mauduk yang dibicarakannya. Inilah sifat umum seluruh surah-surah Al-Quran, dan surah-surah yang panjang seperti surah ini juga tidak terkeluar dari kaedah ini. Pokok-pokok pembicaraan surah. Surah ini mengandungi berbagai-bagai mauduk, tetapi paksi yang mengumpulkan semua mauduk itu hanyalah satu saja, tetapi mempunyai dua garis pokok yang amat rapat hubungannya, iaitu dari satu sudut, surah ini membicarakan tentang pendirian Bani Israel terhadap dakwah Islamiah di Madinah, dan bagaimana mereka menyambut dakwah itu dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelompok muslimin yang lahir di atas asas dakwah itu. Juga menyentuh segala perkara yang ada hubungan dengan pendirian itu, termasuk hubungan-hubungan yang kukuh di antara kaum Yahudi dengan kaum munafikin di satu pihak, dan hubungan yang wujud di antara kaum Yahudi dengan kaum musyrikin di satu pihak yang lain. Dan dari satu sudut yang lain pula, ia membicarakan tentang pendirian kelompok muslimin di peringkat awal pertumbuhannya dan di peringkat persediaan menyediakan mereka untuk memikul amanah dakwah dan khalifah di bumi setelah surah ini mengumumkan keenggangan Bani Israel untuk memikul amanah itu, dan tindakan mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah mengenai amanah itu. Juga mengumumkan perlucutan Bani Israel dari kehormatan hubungan keturunan yang haki dengan Ibrahim alaihissalam selepas perintis agama Hanifiyah yang pertama, di samping membuka mata dan mengingatkan kelompok muslimin dari
kesalahan-kesalahan yang telah mengakibatkan Bani Israel itu dilucutkan dari penghormatan yang amat besar itu. Seluruh maudud surah ini berlegar di sekitar faksi yang mempunyai dua garis pokok ini, bagaimana akan dihuraikan di dalam pentafsiran yang terperinci nanti. Untuk mengetahui dengan jelas sejauh mana wujudnya pertalian yang rapat di antara faksi surah ini dengan maudud-maududnya di satu sudut dan di antara garis perjalanan dakwah di peringkat masa permulaan di Madinah dengan kehidupan kelompok muslimin serta keadaan-keadaannya di satu sudut yang lain pula, eloklah kita terangkan keadaan-keadaan itu dengan ringkas, kerana keadaan inilah pada mulanya yang menyebabkan ayat-ayat ini diturunkan Allah untuk menghadapinya, di samping terus mengingatkan bahawa keadaan-keadaan ini pada umumnya merupakan keadaan-keadaan yang sentiasa dihadapi oleh dakwah Islamiah dan para pejuangnya. Mereka sentiasa menghadapi keadaan-keadaan ini dengan sedikit perbezaan di sepanjang zaman, sama ada dari musuh-musuh mereka atau sahabat-sahabat mereka. Keadaan ini telah menjadikan perintah-perintah dan arahan-arahan Al-Quran itu sebagai undang-undang dan peraturan yang kekal bagi dakwah Islamiah dan meniupkan hayat di dalam nas-nas Al-Quran dan menjadikan hayat itu sentiasa membaharui untuk menghadapi segala zaman dan segala peringkat perkembangan. Ia mengangkatkan perintah-perintah dan arahan-arahan itu selaku batu-batu tanda di hadapan umat muslimin untuk memandu mereka dalam perjalanan mereka yang jauh dan sukar di tengah-tengah berbagai-bagai permusuhan yang berlainan dari segi rupa bentuknya, tetapi sama dari segi sifatnya. Inilah mukjizat Al-Quran yang dapat dilihat salah satu sudutnya pada ciri yang tetap dan tersendiri ini dalam setiap nas Al-Quran. Sebab-sebab penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu telah berlangsung selepas selesai diadakan langkah-langkah persediaan yang kukuh dan rapi. Ia telah berlangsung di bawah desakan keadaan-keadaan yang tertentu. Keadaan-keadaan inilah yang telah memastikan berlakunya hijrah itu dan menjadikannya sebagai langkah yang perlu untuk melicinkan perjalanan dakwah supaya dapat berjalan mengikut garis yang telah ditetapkan Allah dengan pentadbirannya. Sikap kaum Quraisy yang degil menentang dakwah di Mekah, terutama selepas wafatnya Khadijah radhiyallahu an dan selepas meninggalnya Abu Talib bapa saudara selaku pemelihara dan pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, hampir-hampir telah membekukan perkembangan dakwah di Mekah dan di kawasan-kawasan sekitarnya. Walaupun kemasukan individu-individu ke dalam agama Islam itu berlaku terus-menerus, sekalipun ditentang dengan berbagai-bagai penindasan dan langkah-langkah yang jahat, namun perkembangan dakwah dianggap telah membeku di Mekah dan di kawasan sekitarnya kerana penentangan kaum Quraisy yang kuat dan perpaduan mereka yang kukuh untuk memerangi dakwah Islamiah dengan segala cara dan sarana. Keadaan ini menyebabkan kaum-kaum Arab yang lain mengambil sikap yang hati-hati, iaitu tunggu dan lihat. Mereka menunggu kesudahan pertentangan di antara Rasulullah SAW dengan keluarga-keluarganya yang dekat yang dikepalai oleh Abu Lahab, Amru bin Hisham, Abu Sufyan bin Harb dan lain-lain dari tokoh-tokoh yang mempunyai hubungan kerabat yang kuat dengan Rasulullah SAW,
selaku pejuang dakwah. Kaum-kaum Arab yang hidup dalam masyarakat suku-suku itu memandang berat kepada hubungan kerabat itu. Oleh sebab itu, di sana tidak ada faktor yang menggalakkan mereka untuk menganut agama baru yang diperjuangkan oleh seorang yang ditentangi oleh keluarganya sendiri. Apatah lagi keluarganya itu menjalankan tugas menjaga urusan Kaabah yang menjadi lambang keagamaan di semenanjung tanah Arab. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW berusaha mencari satu tapak yang lain dari Mekah, iaitu tapak yang dapat melindungi dakwah Islam, menjaminkan kebebasannya dan memberi peluang kepadanya untuk menyelamatkan diri dari pembekuan yang berlaku di Mekah itu, iaitu satu tapak yang dapat memberi kebebasan kepada dakwah Islam dan dapat melindungi para penganutnya dari penindasan-penindasan. Menurut penilaian saya, inilah sebab utama dan sebab yang paling penting bagi hijrah itu. Sebelum menuju ke Yathrib untuk menjadikannya sebagai tapak dakwah yang baru, beliau telah pun memilih tempat-tempat yang lain. Mula-mula sekali beliau memilih negeri Habsyah, di mana ramai dari angkatan kaum muslimin yang pertama berpindah ke sana. Pendapat yang mengatakan bahawa tindakan mereka berpindah ke Habsyah itu semata-mata untuk menyelamatkan diri mereka adalah tidak bersandarkan kepada bukti-bukti yang kuat. Jika inilah tujuan perpindahan itu, tentu orang-orang Islam yang berpindah ke sana itu terdiri dari golongan yang paling lemah sahaja, iaitu lemah dari segi pangkat, kekuatan dan perlindungan. Tetapi apa yang berlaku tidak begitu. Bekas-bekas hamba yang lemah yang menjadi sasaran penindasan, penyiksaan dan fitnah itu tidak pernah berpindah. Malah yang berpindah ke sana ialah orang-orang yang mempunyai kaum-kaum yang tertentu. Dalam masyarakat itu, suku-suku kaum dapat melindungi mereka dari penindasan dan tindakan yang zalim. Bilangan kaum Quraisy lah yang merupakan golongan yang terbesar berpindah ke Habsyah. Di antara mereka ialah Ja'far ibnu Abu Talib sendiri, sedangkan bapanya Abu Talib dan pemuda Bani Hashim yang ada bersamanya itu orang-orang yang selama ini melindungi Nabi SAW. Di antara mereka lagi ialah Al-Zubair ibnu Al-Awwam, Abdul Rahman ibnu Auf, Abu Salamah Al-Makhzumi, Utsman ibnu Affan, dan lain-lain lagi. Begitu juga di dalam kalangan kaum wanita. Mereka yang berpindah itu adalah dari keluarga-keluarga Mekah yang mulia yang sama sekali tidak boleh ditindas. Mungkin di sebalik hijrah ke Habsyah itu ada tujuan-tujuan yang lain, seperti tujuan untuk menimbulkan kegemparan dan kegoncangan di kalangan keluarga-keluarga Quraisy yang besar, di mana anak-anak buah mereka yang terhormat telah berhijrah kerana menyelamatkan akidah mereka dan kerana lari dari jahiliah. Mereka sanggup meninggal di belakang mereka segala hubungan kerabat. Hijrah yang seperti ini boleh menimbulkan kegemparan dan kegoncangan yang kuat di dalam masyarakat suku-sukuan, terutama apabila terdapat di antara para muhajirin itu wanita-wanita seperti Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, pemimpin jahiliah yang terkemuka dan penentang yang paling besar yang memerangi akidah yang baru itu, dan sahibud dakwah Rasulullah SAW. Tetapi sebab-sebab yang seperti ini tidak menafikan kemungkinan bahawa hijrah ke negeri Habsyah itu merupakan salah satu tujuan yang dilakukan berulang-ulang kali untuk mencari satu tapak dakwah yang bebas atau sekurang-kurangnya aman untuk perkembangan dakwah yang baru, iaitu terutama apabila kesimpulan itu
ditambahkan pula dengan cerita keislaman Najasyi Raja Habsyah, iaitu keislamannya yang tidak dapat diumumkan oleh baginda secara tegas kerana bimbangkan pemberontakan ketua-ketua agama terhadap baginda sebagaimana diceritakan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Begitu juga pemergian Rasulullah SAW ke Taif merupakan satu lagi percubaan beliau untuk mendapat tapak dakwah yang bebas atau sekurang-kurangnya aman. Tetapi percubaan ini gagal kerana pembesar-pembesar Taif telah menerima kedatangan beliau dengan layanan yang amat buruk. Mereka telah menghasut samsing-samsing dari budak-budak jahat mereka, mengusir dan melontar beliau dengan anak-anak batu, menyebabkan kedua-dua kaki beliau yang mulia itu berdarah. Mereka tidak meninggalkan beliau sehingga beliau berlindung di sebuah kebun kepunyaan Utbah dari Syaibah Ibnu Rabiah dan Syaibah Ibnu Rabiah. Di sinilah beliau melafazkan doa yang ikhlas dan amat mendalam artinya. Ya Tuhanku, aku merayu padamu betapa lemahnya kekuatanku, betapa sedikitnya keupayaan,ku dan betapa hinanya aku di sisi manusia. Wahai Tuhan yang paling pengasih dari semua yang pengasih, Engkaulah Tuhan yang memelihara orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Pada siapakah Engkau akan serahkanku? Adakah kepada musuh yang akan mengalahkanku, atau kepada orang jahat, orang jauh yang menyambutku dengan wajah yang masam? Andainya tiada apa-apa kemarahanmu terhadapku, maka tiadalah apa-apa yang menyusahkanku, tetapi perlindunganmu kepadaku itulah yang lebih selesa kepadaku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat dari diturunkan kemurkaanmu atau ditimpa kemarahanmu ke atasku. Kepadamu lah taubat dari dosa, dari kejahatan, hingga Engkau reda dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolonganmu. Selepas itu Allah melorongkan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan kepada perkembangan dakwah dari arah yang tidak terfikir oleh beliau. Mula-mula menerusi perjanjian Aqabah yang pertama, kemudian perjanjian Aqabah yang kedua. Kedua-dua perjanjian itu mempunyai hubungan yang baik, yang kuat dengan maudu yang kami bicarakan di dalam mukaddimah surah ini dan dengan keadaan-keadaan yang wujud di sekitar dakwah di Madinah. Ringkasan cerita perjanjian itu ialah begini. Nabi SAW telah bertemu 2 tahun sebelum berhijrah ke Yathrib dengan sekumpulan orang-orang Khazraj di musim haji, di mana beliau menawarkan dirinya dan dakwahnya kepada rombongan-rombongan yang datang untuk mengerjakan haji. Beliau mencari pelindung yang sanggup melindungi beliau sehingga beliau selesai menyampaikan dakwah Allah. Orang-orang Arab Aus dan Khazraj yang menjadi penduduk Yathrib di masa itu selalu mendengar dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Yathrib bersama mereka mengatakan bahawa ada seorang Nabi yang sudah dekat masa kebangkitannya. Dan dengan Nabi inilah orang-orang Yahudi itu berharap akan mendapat kemenangan di atas orang-orang Arab. Yakni mereka meminta kepada Allah agar memberi kemenangan kepada mereka melalui dengan tangan Nabi ini, dan agar Nabi ini tetap bersama mereka untuk mengalahkan orang-orang yang lain dari mereka.
apabila rombongan Khazraj itu mendengar dakwah Nabi SAW, maka mereka pun berkata satu sama lain, "Demi Allah, kamu tahu dialah Nabi yang diancam oleh kaum Yahudi untuk mengalahkan kamu. Oleh itu, janganlah kamu biarkan mereka mendahului kamu mendapatkannya." Lalu mereka pun menyambut dakwah beliau apabila beliau menyeru mereka, dan mereka berkata kepada beliau, "Kami telah meninggalkan kaum kami dan tidak ada kaum yang berseteru sengit di antara satu sama lain seperti kaum kami. Oleh itu kami berharap semoga Allah menyatupadukan mereka dengan dakwah anda." Apabila rombongan itu pulang kepada kaum mereka dan membentangkan perkara ini kepada mereka, maka mereka pun bergembira dan bersetuju. Dalam musim haji tahun yang berikut, datang pula rombongan Aus dan Khazraj. Mereka telah mengadakan pertemuan dengan Nabi SAW dan mengikatkan perjanjian setia menganut Islam, dan beliau telah mengirim bersama mereka guru-guru untuk mengajar hukum-hukum agama kepada mereka. Pada musim haji yang berikut, satu lagi rombongan yang besar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj telah datang menemui Rasulullah SAW dan menuntut diadakan perjanjian setia dengan beliau. Perjanjian setia itu telah berlangsung dengan dihadiri oleh Al-Abbas, bapa saudara Nabi SAW. Mereka berjanji mempertahankan beliau sebagaimana mereka mempertahankan diri mereka sendiri dan harta benda mereka sendiri. Perjanjian setia yang kedua ini dinamakan Perjanjian Al-Aqabah yang besar. Di antara cerita-cerita mengenai perjanjian ini ialah cerita yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Khurazi. Ujar Abdullah Ibnu Rawahah radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW, "Kemukakanlah syarat-syarat yang anda suka untuk Tuhan anda dan diri anda." Jawab beliau, "Aku syaratkan untuk Tuhanku ialah hendaklah kamu menyembahkannya dan jangan mempersekutuinya dengan sesuatu apapun. Dan untuk diriku, aku syaratkan supaya kamu mempertahankan diriku sebagaimana kamu mempertahankan diri kamu dan harta benda kamu." Abdullah Ibnu Rawahah berkata, "Apakah ganjaran untuk kami jika kami berbuat demikian?" Jawab beliau, "Syurga." Lalu mereka pun berkata, "Beruntunglah perjanjian ini. Kami tidak akan membatalkannya dan tidak akan menuntut dibatalkannya." Demikianlah mereka berpegang teguh dengan perjanjian itu. Oleh sebab itu, Islam telah berkembang dengan pesat di Madinah sehingga tiada sebuah rumah pun yang tidak dimasuki Islam. Orang-orang Islam di Makkah pula berturut-turut berhijrah ke Madinah, meninggalkan segala sesuatu di belakang mereka untuk menyelamatkan akidah mereka. Dan mereka telah menerima dari saudara-saudara mereka penduduk-penduduk Madinah yang telah memeluk Islam itu layanan yang penuh dengan pengorbanan dan persaudaraan yang tidak ada tolak bandingnya sejauh yang diketahui oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW sendiri berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau telah berhijrah ke tapak dakwah yang bebas, kuat dan aman yang dicari-cari sekian lama sebelum ini. Dan muncullah kerajaan Islam di tapak yang baru ini sejak hari pertama hijrah Rasulullah SAW. Dari angkatan pertama Muhajirin dan Ansar inilah terbentuknya satu angkatan Muslim yang terpilih dan istimewa yang disanjung tinggi oleh Al-Quran dalam berbagai-bagai surah. Di sini kita dapati surah ini dimulakan dengan penjelasan mengenai asas
keimanan yang menggambarkan sifat-sifat orang-orang mukmin yang benar, tapi lebih dahulu yang menjelaskan sifat angkatan muslimin yang wujud di Madinah pada hari itu. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tiada padanya sebarang keraguan. Ia memberi hidayat pada orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, dan orang yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Mereka orang-orang yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.